mengikut formatnya, saya lah pula yang akan mengambil bahagian dengan mengaju soalan-soalan sebanyak 3 soalan-soalan. Jadi untuk mengikuti urutan awal, saya akan halakan soalan pertama saya kepada Ustaz Fatul Bahari. Melihat kepada perhimpunan besar 50,000 pemuda di KLCC baru ini, dengan apa yang digambarkan sebagai gelombang belia bertemakan kerajaan untuk belia, sejauh manakah kerajaan berkedudukan menterjemahkan kehadiran yang sebegini ramai ini dengan segala janji termasuk 100,000 topi keledar Wan Malaysia ini untuk menjadi suatu sokongan. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, berbicara tentang perhimpunan 50,000. Kalau kita nak lihat dari sudut jumlahnya, masih ramai lagi di luar sana yang tidak datang untuk serta dalam berhimpun. Walau bagaimanapun ia merupakan tetap satu suara, yang mana saya kira kerajaan dan pemerintah, UMNO dan Barisan Nasional, mereka mengambil berat tentang apa yang disuarakan. Apa yang disuarakan, dasar-dasar secara dasarnya telah diterima walaupun sebahagiannya masih lagi dalam perbincangan. Saya tak masuk topik tersebut sebab saya bukan berada di dalam satu organisasi atau memegang apa-apa jawatan di dalam UMNO, berbeza dengan Ketua Pemuda PAS. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang ingin saya katakan di sini, sikap kita dalam mengurus perhimpunan yang seperti itu, yang mana perlu kita ketahui, perhimpunan-perhimpunan yang seperti ini adakah mampu untuk kita kawal sikap dan akhlak. Di mana kita letakkan hadis Nabi SAW apabila Nabi menegur sahabat, iyyakum wal julus fit turuqat, hendaklah kamu jauhkan sikap daripada duduk-duduk di tepi jalan. Para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sedang kami duduk ini kami berbicara tentang urusan agama kami. Maka kata Nabi SAW, fa'a'tu tariqa haqqaha, berilah hak-hak jalan. Sahabat Nabi bertanya, apakah itu hak-hak jalan? Kata Nabi SAW, raddus salam, jawab salam, ghaddul basar, jaga mata pandangan. Ketiga, kata Nabi SAW, kafful adha, halang diri dari melakukan kerusakan. Dan yang keempat, al-amru bil ma'ruf, suruh melakukan benda yang baik, wal nahyu 'anil munkar, larang orang melakukan kemungkaran. Jadi saya katakan di sini, adakah wujud di sana pihak-pihak yang menghalang orang dari melakukan kerosakan? Sedang berlaku kerosakan, kereta polisi terbalikkan, berlaku pergaduhan, polis dibelasah dan sebagainya. Maka ini sidang hadirin perlu bagilah saya cakap. Jadi saya katakan ini kita berbicara soal sikap dan akhlak. Maka yang datang, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, yang datang beramai-ramai pada ketika itu berbicara tentang apa? Kalau kita lihat contohnya, apabila berbahas tentang hudud contohnya hukum Islam. Di Kelantan contohnya mereka mengatakan bahawasanya kerajaan pusat menghalang daripada pelaksanaan hudud, contoh saya berikan. Maka mereka tidak laksanakan sampai ke hari ini. Sedang demonstrasi, tuan-tuan dan puan sekalian, telah datang larangan daripada pihak penguat kuasa, telah datang larangan daripada mahkamah, telah datang larangan daripada kerajaan, bahkan yang menjadi barisan depan yang menembusi dataran merdeka adalah Nurdin Aman. Maka ini juga perlu difikirkan. Maka apabila dalam hal dan isu yang seperti ini masih mereka melakukan, masih mereka melanggar, maka dalam hudud bagaimana? Contoh, saya berikan contoh. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, saya menghormati suara anak muda, tidak menjadi masalah. Cuma biar kita berdisiplin, kita menggunakan saluran yang syar'i, kaedah yang syar'i, ada akhlak dalam menegur dan memperbetulkan. Kata Nabi di dalam hadis, laisa syadid bisur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang bergusti, orang yang kuat bukan orang yang bergaduh. Orang yang kuat adalah orang yang mengekang jiwanya di saat dia marah. Tuan-tuan bu saya marah tapi saya sabar. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya katakan di sini, begitu juga dalam hadis Nabi menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Kita tak larang bersuara, bahkan ditawarkan stadium untuk berbicara. Mengapa pilih jalanan? Mengapa pilih untuk menyebarkan di khalayak ramai? Mengapa menyertai yang disertai di dalam demonstratif tersebut daripada pelbagai latar belakang, daripada orang yang anti kepada Islam, orang yang memperjuangkan murtad, LGBT dan sebagainya? Terima kasih Ustaz Fatul.
Ini giliran Ustaz Nasaruddin pula ya. Okey. Sabar ya. Okey, kalau kita merujuk kepada perhimpunan 100,000 di Padang Kota di Pulau Pinang, 100,000 juga di stadium di Kedah, dengan kehadiran tarikan orang lain seperti Ustaz Azhaidrus, Bob Lokman dan sebagainya. Apakah perhimpunan yang sebegini hebat juga boleh diterjemahkan sebagai suatu penyokongan yang jitu, yang jelas kepada perjuangan PAS ini? Terima kasih kepada moderator. Pastinya begitu. Sebab tidak mudah bagi sebuah parti pembangkang yang ditekan daripada segala arah, tiba-tiba mereka datang sukarela untuk membantu dan memberikan sokongan kepada kita. Saudara yang hormati sekalian, inilah dalam negara kita, kalau kita faham arti demokrasi. Kita mahu kebebasan yang sedemikian untuk kita bersuara, untuk kita berhimpun secara aman. Saya mendengar tadi sebentar Ustaz Fatul Bari menjelaskan tentang maksud perhimpunan, seolah-olah beliau tidak memahami maksud demokrasi. Kalau kita kata dia tolak demokrasi, dia menyintai UMNO. UMNO sebuah parti politik yang mendukung demokrasi negara. Kita telah buat himpunan di seluruh dunia dan di seluruh Malaysia. Kita buat himpunan. Kita buat himpunan anti linas di Padang, MPK di Kuantan. Puluhan ribu yang hadir. Apabila tidak ada provokasi daripada pihak tertentu, himpunan itu aman. Dan sememangnya setiap kali kita turun berhimpun, kita buat satu kenyataan, satu declaration kepada anggota-anggota, kepada ahli, supaya jangan bawa senjata, jangan bawa parang, pisau, colek gigi pun jangan bawa. Nanti dituduh kita nak cocok polis dan sebagainya. Hanya kita bawa garam dan mineral. Yang menjadi pecah kacir ialah water cannon. Yang menjadi pecah kacir ialah apabila gas pembunuh mata dilepaskan. Saudara yang hormati sekalian, himpunan ini adalah himpunan aman. Sebentar tadi kita bercakap soal hak jalan. Bukan saja hak jalan, kita juga kena bercakap soal hak rakyat. Rakyat yang akan menentukan masa depan negara yang akan mengundi. Ya, saya tidak mampir hak jalan itu perlu. Kalau polis tak kacau, kita hormati. Kalau saudara ingat dalam satu himpunan bersih satu ketika mendapat pengiktirafan daripada Al Jazeera, Unit Amal disebut sebagai the best traffic marshal in the world. Mendapat pengiktirafan dunia kerana selepas daripada dia mengurus himpunan yang besar, dia mengutik sampah di tepi jalan sehingga bersih. Tapi apa yang berlaku bersih 3 baru ni, Unit Amal nak mengutik sampah kena belasah polis. Saudara, kena adil kalau kita nak tunjuk bagaimana unit amal, anggota amal, jabatan amal. Kalau kita tengok pada keseluruhan video, jangan tengok video yang diterbit oleh TV3 dengan KDN. Tengok semua video yang ada. Kalau saya tengok daripada awal sampai akhir video yang ada, saya akan dapati banyak insiden dalam peristiwa bersih baru ni, anggota amal telah menyelamatkan beberapa orang. Termasuklah pemandu kereta polis yang merempuk beberapa orang peserta demonstrasi sehingga cedera parah. Waktu itu orang sudah marah pada driver dan unit amal datang menyelamatkan pemandu. Jadi saudara yang dihormati sekalian, apa yang saya nak sebut ialah kita nak ada pilihan raya. Pilihan raya artinya maklumat. Kita nak beritahu pada pengundi, mereka mesti tahu apa tawaran BN, apa tawaran Pakatan Rakyat. Kena ada maklumat. Kalau tidak ada maklumat, kita tak boleh bersuara nak menyampaikan maklumat. Macam mana mereka nak mengundi dengan adil, dengan betul. Dan akhirnya mereka akan tersalah pilih. Pilihan raya adalah maklumat. Bukan pilihan raya itu jalan raya. Dekat pilihan raya buat jalan raya. Dekat pilihan raya bagi duit raya. Bukan. Pilihan raya adalah maklumat. Kita tak boleh akses dengan TV arus perdana ataupun media arus perdana. Yang akhirnya rakyat yang dinafikan hak mereka bersuara, mereka ada pilihan untuk berhimpun dan menyatakan suara mereka secara terbuka dan secara aman kepada kerajaan supaya pandangan itu diambil kira. Saya percaya kalau kerajaan benarkan, hantar polis pula bantu, insya-Allah himpunan itu baik dan mereka boleh mendengar pandangan daripada rakyat. Okey, terima kasih. Sekarang kita pindah pula kali
kedua pusingan kedua ini kepada Ustaz Fatul Bari. Ya, dalam usaha boleh ya, dalam usaha meremajakan UMNO dan mengkilatkan kegemilangan UMNO sebagaimana yang pernah dilaluinya. UMNO memberi pengukuhan kepada ketuhanan Melayu, perjuangan Melayu Islam, malah berusi satu Malaysia juga dicuba membangkitkan kehebatan masa lalu. Tapi generasi hari ini juga terpukau oleh globalisasi, hak asasi manusia, hak keadilan yang sejagat. Sejauh manakah pasukan ulama muda UMNO sedang menangani? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara tentang perubahan di dalam UMNO. Alhamdulillah, kita lakukan sedaya mampu kita cuba sampaikan nasihat dan teguran melalui cara-cara yang bersifat syar'i. Di sana ada teguran-teguran yang diajar di dalam Islam, kaedah menegur, kaedah memperbetulkan, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Tadi kalau berbicara tentang demokrasi contohnya, isu demokrasi, saya kira PAS sangat konsisten untuk mengatakan perlembagaan dalam negara ini bukan perlembagaan Islam. Bahkan PAS juga satu ketika dahulu sangat konsisten menyatakan perlembagaan dalam negara ini merupakan perlembagaan kufur. Dan sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini PAS menerima demokrasi. Alhamdulillah, PAS menerima demokrasi. Saya katakan, demokrasi dengan pakatan rakyatnya, dengan keadilannya dan juga dengan DAP-nya. Dan pada hari ini, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya datang ke sini berbicara untuk tujuan Islam. Saya mengharapkan Ketua Pemuda PAS mengarahkan perbincangan tidak terlalu politik kepartian. Kita berbicara tentang Islam, kepentingan Islam. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, saya katakan bila berbicara tentang demokrasi, PAS iktiraf demokrasi bukan daripada Islam. Saya pribadinya mengiktiraf demokrasi bukan daripada kalangan Islam, bukan daripada ciri-ciri dan perlembagaan Islam. Maka apa tugas dan tanggungjawab kita? Kita perlu meminimumkan kemudaratan yang terhasil daripada demokrasi. Perlu meminimumkan, berusaha untuk meminimumkan. Sebagaimana kata ulama fiqh yang terkenal, Syekh Nasir As-Sa'di, "Fa'idha tazaham 'adadul mafasidi, fartakibil adna minal mafasidi." Bila bertempung keburukan yang banyak, kita kena pilih keburukan yang paling minimum. Maka sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita sama-sama bahaskan dan bincangkan. Bukan kita duduk di sini, berdiri di sini, asyik mencari kesilapan dan kesalahan. Kalau kita nak bongkarkan kesilapan dan kesalahan, PAS satu ketika dahulu tegas menyatakan tidak boleh bersekongkol dengan orang non-Muslim, tidak boleh bersekongkol dengan orang kafir. Tetapi pada hari ini, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, PAS menyertai DAP dan menggunakan dalil daripada hadis Nabi SAW, perjanjian Al-Hudaybiyah. Saya tegaskan di sini bahawasanya penggunaan dalil ini tidak tepat pada masanya. Sewajarnya yang dibicarakan, yang dibincangkan dalil hadis Nabi menjalankan ataupun memateraikan perjanjian dengan Arab jahiliyah di Makkahul Mukarramah, perjanjian Hudaybiyah. Di saat itu umat Islam bersatu. Mengapa pada hari ini tidak wujud di sana usaha-usaha untuk menyatupadukan umat Islam? Yang kita berbicara pada hari ini asyik nak memecah belahkan umat Islam, asyik nak mencari kesilapan-kesalahan Islam. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, sewajarnya kita berdekat bahu memperbetulkan kesilapan dan kesalahan. Bukan kita hanya menang sorak kampung tergadai. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, maka saya katakan di sini perubahan orang muda yang perlu dilakukan di dalam UMNO. Saya tak nafikan. Saya berdiri di sini mengakui UMNO wujud di sana ketidaksempurnaan kesilapan. Adakah PAS di sana mengakui wujud di sana kekurangan dan kesilapan? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Sesungguhnya setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Sebaik-baik orang melakukan kesilapan dan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka sewajarnya kita tidak malu untuk menyatakan kita ada kekurangan, kita ada kesilapan, dan kita bersiap untuk diperbetulkan. Kita bersiap untuk dinasihati. Kita berpegang bahawasanya kata Nabi SAW dalam hadis, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Cuma erti nasihat kata Al-Imam Al-Khattabi, iradatul khair bil mansuh. Kita inginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, bukan inginkan kemusnahan. Apa yang berlaku pada hari ini, kita lebih kepada menjatuhkan, meruntuhkan, membenci, pecah belah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Pindah pula kepada Ustaz Nasaruddin.
Ini kepada Ustaz Nasruddin pula ya. Kita dapati PAS akhir-akhir ini, sekurang 2-3 tahun terakhir ini semakin memberi pemberatan, penekanan kepada negara berkebajikan. Bagi setengah pemimpin yang lain, pengikut PAS yang tertentu, mereka merasa sesuatu macam kekaburan sehingga mengundang kritikan yang berbagai. Apakah PAS hari ini mampu menempa suatu pemahaman di kalangan pengikutnya, sedangkan sebagian besar daripada mereka ini masih berada dalam keadaan tahu dan tak tahu apa itu negara kebajikan? Baik, terima kasih saudara moderator, rakan panel dan seterusnya pada semua audien yang hormati sekalian. Apabila kita bercakap soal negara berkebajikan, tokmahan dilemparkan ialah kononnya PAS ini telah pun menggadai prinsip perjuangan. Saudara yang hormati sekalian, pertamanya ialah apabila kita nak bercakap, kita kena faham apakah makna dan sesuatu perkara yang kita nak sebut. Negara berkebajikan adalah merupakan satu substance daripada Islam itu sendiri. Apa yang tak kena dengan kebajikan? Tolong tunjuk pada saya apa yang tak betulnya dan apa yang salah dalam dokumen negara berkebajikan dengan Islam. Kalau dia sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, dan dia adalah merupakan satu langkah, satu step yang kita ambil untuk memastikan kita dapat melaksanakan ataupun menghasilkan sebuah negara yang disebut sebagai baldatun tayyibah warabun ghafur, negeri yang aman, yang maju. Dalam masa yang sama, kemajuan dan keamanan itu menghasilkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah, ekoran daripada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, rasuah, penipuan dan seumpamanya. Tetapi kita mahu ialah negara yang disebut sebagai good governance, negeri yang bebas rasuah, negara yang bebas rasuah, negara yang bebas daripada penyalahgunaan kuasa. Itu yang kita maksudkan dengan negara berkebajikan. Dan ianya adalah sangat bertepatan dengan Islam itu. Bukan makna apabila sesuatu terma itu bertukar, maka dia telah bermakna kita menukar prinsip. Itu adalah merupakan satu pendekatan. Dan pendekatan itu telah mendapat respon yang sangat positif daripada masyarakat pada hari ini. Kata-kata orang boleh beri fokus kepada PAS yang dulunya kalau kita sebut negara Islam, kononnya mereka kata kita ditukar prinsip, tolak prinsip, tak terima negara Islam. Padahal waktu kita tegak negara, waktu kita kemukakan dokumen negara Islam, mereka tolak juga. Mereka tak terima dokumen negara Islam juga. Jadi kita memudahkan cara, kita harap dengan kita mudahkan bahasa ini, dia faham. Rupanya tak faham juga. Alhamdulillah, saya nampak apa yang berlaku sekarang. Kita sedang gerakkan satu pendekatan untuk memastikan rakyat lebih mudah memahami apa itu Islam. Inilah pentingnya bagaimana media ataupun suara kita sampai kepada rakyat. Sebentar tadi sebagai contoh, dia sebut bahawa PAS bahawa hari ini menyertai ataupun menerima demokrasi. Itu saya rasa fakta yang salah. Kita menyertai politik sejak tahun 51. Kita bukan hari ini menyertai demokrasi. Dan demokrasi ini sebahagian daripada sistem politik. Dan kita adalah sebagai parti politik yang mahu memastikan negara kita berpolitik dengan cara Islam, maka kita menyertai politik ini dan kita mengislahkan apa yang perlu. Dan sebahagian daripada demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam, bukan keseluruhannya bertentangan dengan Islam. Dan setara juga tomahan yang menganggap bahawa PAS adalah menyertai DAP. Ini pun tak betul. Bila pula PAS menyertai DAP? Kita tak pernah menyertai DAP dan kita tidak pernah bersekongkol dengan DAP. Apa yang ada ialah tahaluf siasi. Apa yang ada ialah tahaluf siasi. Tahaluf siasi ini adalah kerjasama politik. Dan dalam kerjasama politik inilah kita membatalkan syarat. Kita membatalkan syarat dan kita meletakkan kaedah-kaedah dan juga pendekatan-pendekatan kita untuk memahamkan mereka supaya mereka boleh menerima dasar perjuangan kita. Saudara, kita kena akui satu realiti dalam negara kita. Kita tak boleh nak menang dengan satu parti. Tapi kita bekerjasama adalah untuk memastikan kita dapat memberikan penjelasan Islam, dakwah kepada mereka. Jangan jadi macam MCA kata UMNO hilang akal. Apabila UMNO gemelah nak laksanakan hudu, MCA kata UMNO hilang akal. Pemimpin UMNO siap tak kata apa. Soalan terakhir, soalan ketiga untuk Ustaz
Fathul Bari. Kita hari ini kita berdepan dengan jumlah penganggur yang besar, termasuk 80,000 kononnya terdiri daripada para mahasiswa dan mahasiswi yang menganggur. Kalau golongan yang tak menganggur, kita dah berusaha memberi kupon beli tayar, kupon beli buku. Jadi apakah langkah yang boleh diambil dengan kerjasama ulama muda UMNO dan sebagainya untuk mengatasi masalah pengangguran yang sebegitu besar ini, bagi memastikan mereka ini menyokong pergerakan UMNO sendiri dalam belakangnya? Bismillah. Saya rasakan sebenarnya soalan ini perlu ditujukan kepada Ustaz Nasruddin, sebab mereka memperjuangkan negara berkebajikan. Maka perlu mereka mengambil orang ini memikirkan tentang negara berkebajikan. Saya katakan contoh, janganlah marah. Ustaz hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita tidak nafikan bahawasanya wujud pengangguran dalam negara kita. Pada masa yang sama saya nak bahaskan di sini hasil daripada apa yang berlaku pada hari inilah yang menyebabkan kita katakan yang berkaitan dengan pelajaran, ilmu, pendidikan itu perlu ditekankan lagi, perlu diberikan perhatian yang serius. Pada hari ini apabila contoh saya katakan di sini, apabila dibangkitkan isu PT-PTN contoh, memperjuangkan isu PT-PTN, dimasukkan PT-PTN, kita kena ingat bahawasanya di dalam Islam kita tidak diajar keterlaluan dalam bersikap meminta-minta. Di dalam Islam kita juga tidak diajar rakyat asyik bertanya haknya. Kita diajar di dalam Islam, di samping rakyat bertanyakan haknya, pada masa yang sama pemerintah juga memiliki haknya yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita laksanakan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, ini keadilan. Ini keadilan. Apabila kita asyik berbahas tentang hak rakyat, hak pemimpin diketepikan, tak boleh. Begitu juga apabila kita asyik berbahas tentang hak pemimpin, hak rakyat diketepikan, tidak boleh. Kita perlu bersikap lebih adil dan terbuka dalam membahaskan isu-isu yang seperti ini. Tadi contohnya sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, dibangkitkan isu yang berkaitan dengan dokumen tolak negara Islam. Saya kira di sini bagi mahasiswa, bagi orang yang cerdik pandai, apabila Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pada tahun 2000 menyatakan hudud adalah 0.0001% daripada Islam, apa maksudnya ini? Selama mana perjuangan PAS dalam tempoh puluhan tahun ini menyatakan bahawasanya perjuangan mereka adalah untuk menegakkan negara Islam, perjuangan mereka adalah untuk memartabatkan hudud, tetapi bila mereka mengambil alih negeri Terengganu contohnya, kenyataan tersebut pula dikeluarkan. Bagi yang cerdik pandai, bagi yang memahami, perlu berfikir sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tak kata kita berada di sini untuk menolak, tidak. Kita perlu berbincang. Karl Prasing juga pernah berkata bahawasanya kalau PAS tak laksanakan hudud, langkah main aku dulu. Maka ini juga ada yang tiap berlaku. Oh, MCA kata tak apa, MCA tak ambil. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, maka ini adalah yang ditentukan. Oh, sidang hadirin, sahabat-sahabat sekalian, kita tenang. Kita sekarang kita berhadapan dengan mereka. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Kita kena educate mereka, kita kena ajar mereka, kita kena didik mereka, fahamkan mereka tentang Islam. Perjuangan tuan-tuan dan puan sekalian tentang isu yang dikaitkan dengan negara Islam, tentang isu yang dikaitkan dengan hukum Islam, yang boleh kita salurkan, hubungkan dengan isu pengangguran mahasiswa. Saya katakan di sini sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, datang lelaki kepada Nabi SAW yang bertubuh sasar, meminta-minta daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Innaka qawi, engkau kuat, engkau kerja sendiri. Sidang hadirin, Nabi dengan para sahabat sampai di Madinatul Munawwarah, golongan muhajirin sampai di Madinatul Munawwarah, ditawarkan oleh golongan Ansar tanah, ditawarkan oleh golongan Ansar harta benda, isteri. Mereka menolak. Abdurrahman ibn Auf antara yang menolak, dan dia bertanya, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nabi sampai ke satu tempat membina ekonomi sendiri. Sidang hadirin, saya bukan berkata kita kena buat sendiri, tetapi kita perlu fikirkan apa tugas, peranan dan tanggungjawab kita. Jangan asyik bersifat meminta-minta, kerana meminta-minta dibenci di dalam Islam. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita Habib tak ada jawab. Soalan terakhir untuk Ustaz Nasruddin pula.
Ya, kalau kita melihat level ataupun taraf kenakalan pemuda, taraf kegatalan pemudi hari ini tak banyak berbeza dengan taraf kegatalan pemudi dan kenakalan pemuda zaman silam. Tetapi oleh kerana banyaknya saluran hari ini untuk mereka melahirkan, menzahirkan kenakalan dan kegagalan, maka kita dapati banyak jenayah, banyak gerakan dan aktiviti yang bertentangan dengan Islam. Sejauh manakah PAS berjaya mentarbiahkan melalui usrah ke, melalui program-program kerohanian ke, supaya generasi ini tidak terjebak sebagaimana yang sedang kita lalui hari ini? Terima kasih moderator. Apa yang berlaku dalam PAS kita sangat konsisten untuk menghadirkan ahli-ahli kita dan juga anggota-anggota kita. Dalam masa yang sama kita menyampaikan Islam dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Bukan saja kepada orang ramai, termasuk juga rakan-rakan parti-parti kita yang parti-parti komponen Pakatan Rakyat yang bersama dengan kita. Selalu kita berjumpa dengan mereka dan kita memberikan penjelasan berkait dengan Islam, sehingga pahaman mereka terhadap Islam itu semakin hari semakin baik. Saya minta jasa baik kawan saya Ustaz Fatul bagi update maklumat dia berkait dengan Kapas Singh. Kapas Singh dia kata langkah mayat saya tu 20 tahun dulu. Dan dia pun beritahu itu ucapan saya 20 tahun dulu. Sekarang dalam convention Pakatan Rakyat di Pulau Pinang baru ni, saya kata setelah saya saya tengok hudud, masalah hudud ialah kita boleh bincang semula. Artinya telah ada proses pemahaman sedikit demi sedikit. Ini yang kita mahu. Dan saya tidak heran kalau non-Muslim tidak menerima ajaran Islam, tidak menerima hudud ini. Tapi kalau orang Islam ni yang tolak, ini yang muskil. Jadi saudara yang hormati sekalian, satu kali lagi, bagi contoh, baru ni ada satu ni bincang soal pentadbihan, bagaimana kita mendidik rakyat. Baru ni ada satu video klip sembang rakyat. Saya tak tahu daripada mana datangnya video klip ini. Dia telah klip satu filem, dia pelekeh hudud dan dia pelekeh hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya pastinya saya tak dengar lagi daripada pimpinan-pimpinan negara kita yang mengutuk ataupun mencela klip video sembang rakyat ini. Yang mana saya dapati viewer dia sampai peringkat 66,605 orang. Respon dia 3,284 orang terhadap sembang rakyat. Yang like-nya 63 orang je. Adapun 3,221 lagi dislike, 98%. Saya berdapat tengok video ni, saya rasa teriris perasaan hina hukum Allah. Lalu kami Dewan Pemuda PAS Malaysia merancang bagaimana cara untuk mendidik rakyat dengan cara kontemporari yang ada pada hari ini. Akhirnya kita juga buat satu klip video, filem pendek yang kita namakan tajuk filem itu Oleh. Dan filem Oleh ini kita paparkan di YouTube 183.718, 183,000 lebih dia menjadi viewer dia, dan 9,233 respon. Daripada 9,233 respon, 99% like. 9,158. Ada 75 lah tadi yang dislike. Apa yang saya nak sebut ialah itu baru kita guna media YouTube. Bayang kalau kita ada TV3. Kita boleh didik rakyat, kita boleh bentuk pemikiran rakyat dengan baik. Tapi apa yang saya tengok dalam kerajaan ini banyak hiburan. Terlalu banyak aspek-aspek yang lain. Saya tak nafi, ada forum, ada al-kuliah, ada itu yang baik, kita tak nafi, kita ucap terima kasih. Tetapi tidak memadai kalau sekadar hanya melepas batuk di tangga saja. Ini soal yang kita mahu, dan kami dalam PAS kita pastikan setiap aktiviti kita ialah aktiviti yang tidak bertentangan dengan Islam. Jika sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan Islam, kita akan tindakan dan kita akan pastikan ianya tidak akan berulang. Jadi saudara yang dah hormati sekalian, itu komitmen kita. Sebab kita menyadari apa yang perlu kepada kita ialah i'la kalimatillah di-mulia. Kita pastikan kalimah Allah itu dapat ditegak dan dilaksanakan. Sebab kita nak mendaulatkan syariat Allah sebagaimana disebut oleh Imam Hudaybi rahimahullah, supaya kita tegakkan dulu Islam itu dalam diri kamu. Tegakkan dulu Islam itu dalam diri kamu, nescaya dia akan tegak di atas tanah air kamu. Jadi inilah yang kita sedang lakukan. Kita mahu Islam dan syariat itu dapat diamal oleh setiap pemimpin, individu, ahli parti dan juga rakyat keseluruhan. Ya, terima kasih kepada kedua-dua pendebat. Saya rasa selaku moderator, saya menjadi semacam penjaring gol.
Tetapi rupa-rupanya kedua-dua penjaga gol ini dapat membaca perasaan dan kelakuan saya. Masing-masing hebat menjawabnya. Terima kasih. Jadi kita, saudara-saudari, kita akan berhenti rehat sebentar lagi untuk sementara pula sebelum kita kembali mengikuti. Jangan alih sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.